قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang kedua daripada 6 pangkat benar, iaitu benar pada niat, dan iaitu bersih padanya oleh yang menyeru kepada kebajikan. Artinya tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan. Maka jika ada padanya campuran, maka sungguhnya telah luput oleh benar pada niat. Dan yang kedua ini kembali ia kepada ikhlas. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin, taufik dan hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Kita masih dalam bab yang ke-6 pada menyatakan ikhlas. Kita sedang melihat berkenaan dengan benar, sebagaimana yang disebut definisi benar ialah mutabaqatul khabar lil waqi'. Benar ini bila sama antara khabar, antara benda yang kita sebut dengan realiti dia, maka itu dipanggil benar. Jadi dia nak cerita kepada kita berkenaan dengan benar ni ada 6 pangkat. Kalau ada ke-6, maka layaklah kita ni digelar sebagai siddiq, orang yang terlajak benar ataupun terlampau benar. Itu As-Siddiq, sebagaimana yang digelar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau ada ke-6 ni layaklah kita. Tapi kalau tak ada ke-6 ni ataupun satu pun tak ada lagi kita, maknanya ikhlas tu jauh jugalah dengan diri kita. Jadi yang pertama dia sebut hari itu dalam pertemuan kita sebelum ni, benar pada perkataan, pada segala kelakuan. Benar pada perkataan, pada segala kelakuan, maknanya benar dalam bercakap. Pada segala kelakuan tu setiap masa, dalam situasi macam mana sekalipun, kita bercakap benar. Itu benar pada perkataan. Kita bergurau, nipu lalu kita. Kalau kita buat lawak, nipu lalu kita. Tu nak kata benar pada perkataan pun tak sampai kita. Masyhur kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ni, mak dia hantar dia pergi mengaji daripada Mekah pergi ke Baghdad. Mak dia bekalkan kepada dia 40 dinar. 40 keping dinar maknanya 40 keping duit emas lah, yang ayah dia simpan untuk anak dia pergi mengaji, pergi belajar. Jadi mak dia bubuh di bawah lengan baju, di jahitan dia bubuh masuk dalam tu, simpan untuk diguna waktu keperluan. Dan mak dia pesan, hendaklah engkau sentiasa berlaku benar, bercakap benar dalam apa situasi sekalipun. Lalu mak dia hantar dia naiklah kapal ikut kafilah dia nak ke Baghdad. Maka ringkas ceritanya, kapal tersebut disamun. Mari penyamun naik atas kapal tu, rompok harta benda yang ada di atas kapal tu,
Sehinggalah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jilani pada masa itu dia masih budak lagi. Lalu ditanya kepada Syekh, bukan Syekh lah, masa itunya panggil budak lah. Maknanya, mu ada apa? Apa yang ada pada kamu? Dia kata, aku ada 40 keping duit emas. Tak nipu tu. Dalam apa jua situasi kan, payah nak buat ni. Kita tak sabarlah tahap ni. Tu kita nak beritahu tak benar pada lisan, tak benar dah kita. Nak sabar diikhlas agak maknanya kena mujahadah sungguh. Kalau kita duk berasa kita ikhlas dah, maknanya kena tipu tu. Kena tipu ke setan. Mung ikhlas dah mengaji tasawuf kan. Teori bagus. Ni teori ni, cerita ni teori. Ni falsafah ni, teori. Yang ada sebut falsafah kok kita falsampah. Tak jadi falsafah, falsampah siapa di kita. Cuma nak sebut ni teori ni. Nak siapa kau hakikat benar, lisan benar. Jadi bila duduk dalam situasi itu, mu ada apa? Aku ada 40 keping duit dinar, 40 keping duit mah. Orang tak percayalah, mana orang nak mengaku, orang kenal ni kan perampok, sebut pula ada harta, mesti kena rampas. Orang tak percaya. Last sekali dia bawa pergi bertemu dengan apa? Ketua perampok. Ketua tu pula tanya, mu ada apa? Dia kata, aku ada 40 duit emas dia tu, 40 keping duit emas. Tengok-tengok betul-betul ada sungguh 40 keping duit emas. Lalu ditanya, kenapa engkau beritahu sedangkan kau tahu aku ni ketua perampok, ketua penyamun? Dia kata apa? Ahadatni ummi ala sidqi. Dia kata aku dah berjanji dengan mak aku supaya aku ni jadi orang yang benar. Tengok mak ngajar anak tu, didik anak tu. Kita ajar anak macam mana? Gila ada tu. Tipu dah tu kita tu. Anak kita pun tak gila ada sebab ada tu, padahal tak pernah tengok hatu kita, tak pernah tengok hatu anak lebih lagi baru hidup. Tapi kita jagi lagi dah pun ada jembalang. Padahal tak ada pun kita ajar dia nipu. Tu kita berjanji dengan dia, tak ayah pergi ayah nak pergi tempat kenduri ni, nanti ayah balik oleh-oleh buah tangan hadiah itu ini. Balik tangan kosong, nipu. Benda kita rasa kecil ya. Tapi di sisi ilmu tasawuf, tu kita dah menipu tu. Tak serupa dah tu kita tu. Di lisan tu tak serupa dah dengan perbuatan kita. Jadi, ringkasnya, itulah orang yang pertama bertaubat di tangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Saat dia masih muda. Ketua penyambung tadi, dia kata, mu tengoklah, budak ni janji dengan mak dia tak ada depan dia ni. Dia bercakap benar juga. Kita berjanji dengan Allah Ta'ala lama dah, tak buat maksiat juga dengan Allah Ta'ala. Hari ni aku sebagai ketua bertaubat. Maka pengikut-pengikut dia kata, kalau mu ketua kepada kami untuk merampok, maka engkau juga ketua kami dalam bertaubat. Tu kata Syekh Qadir Jilani, inilah orang yang pertama dia kata bertaubat di tangan aku. Dia niat nak pergi ngaji. Lepas tu panjang lagi lah cerita, mu nak pergi mana ni? Dia tanya budak kecil dia. Aku nak pergi ke Baghdad nak pergi ngaji. Okey, aku follow mu pergi ngaji sekali di Baghdad. Tu. Orang yang asalnya jahat lama-lama jadi baik dengan sebab orang yang jujur bercakap benar. Lepas tu kita tengok balik diri kita, tilik diri masing-masing. Berapa tahun dah hidup, cakap benar tu sangat-sangat sikit oleh hadir. Mesej siapa tu bang? Member dah kita. Member. Kita jawab, padahal duk mesej janda. Janda tom yam tepi jalan tu. Tu kita. Memang betul pun member, tapi gak hello tak betul tu. Baik. Cuma nak sebutnya, yang pertama benar pada perkataan. Pada segala kelakuan, maknanya duduklah dalam situasi macam mana pun kita bercakap benar. Tu Abu Bakar gitu. Yang kedua, yang ni malam ni, benar pada niat. Dan iaitu bersih padanya pada niat oleh yang menyeru kepada kebajikan, iaitu Allah. Artinya apa? Dihurai lagi. Artinya, erti bersih pada niat tu.
tiada bercampur dengan yang menyeru kepada kejahatan, tiada bercampur yang menyeru kepada kebaikan dengan yang menyeru kepada kejahatan. Yang menyeru pada kejahatan siapa? Nafsu dengan syaitan. Nafsu dengan syaitan. Maka jika ada padanya pada niat tu campuran, maka sungguhnya telah luput oleh benar pada niat. Dan yang kedua ini kembali ia kepada ikhlas. Ni dalam niat kita campur dah. Campur dah dengan niat nak buat baik dengan niat nak buat jahat. Niat nak ibadat pada Allah Ta'ala bercampur tak dengan niat nak menunjuk pada orang. Contoh semayang tadi bercampur lagi dah. Takbir Allahu Akbar dalam niat tu lillahi ta'ala, kan sebut tu usalli fardal maghribi tu ujung tu lillah. Nak buat ni kerana Allah Ta'ala ni, diri ni, tak ada kerana siapa ni. Masuk Allahu Akbar, baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, masuk bahasa Fatihah juga. Duk berasa ada orang tengok lah. Bercampur. Niat asal nak buat kerana Allah Ta'ala. Masuk niat kerana manusia, kerana nafsu tu. Nafsu duk nampak tu, kita buat ni sempurna ni, orang duk tengok kita beramal ibadat ni. Mula nak cari nama lah dalam ibadat. Mula nak cari kemasyhuran lah. Mula nak suruh orang puji lah amal ibadat kita. Mula nak suruh orang sebut-sebut lah nama kita. Tu dalam ibadat yang satu bercampur ni. Tu tak ikhlas tu. Tak cuci tu dia panggil. Ibarat seperti madu ia bercampur dengan daun-daun lagi. Bercampur dengan habuk-habuk lagi. Tak bersih tu. Orang tak minum madu gitu. Jual madu bercampur dengan daun-daun. Mana ada orang nak beli. Dia dah saring, dah suling elok dah. Supaya tuan-tuan minum air kuku tu lah. Air kuku tu bersih kan keluar. Tanpa kita rebus, tanpa kita masak dah tu. Kita tadah, kita minum tu. Sebab apa? Bersih. Cuba kalau air syahbas betul-betul. Buka di paik tu. Nampak bersih dah. Tapi kenapa tak tergamuk kita nak minum? Sebab kita tahu kotor lagi. Tu air yang sama tu. Masuk di jalan apa? Di lorong kuku, di lorong kowe, lorong apa lagi? Kenggen kau. Masuk lorong tu, bubuh je. Tak ada masuk-masuk apa dah. Minum tu. Tapi kalau tak ada di singki, kita letak, kita nampak punya keruh lagi. Keruh lagi tu tak ikhlas lagi tu. Banyak lagi benda yang kita cari untuk diri kita. Nak suruh orang sebut nama kita, nak suruh orang angkat nama kita, nak suruh orang puji kita. Kita bagi pandangan, nak suruh orang kata bernas pandangan dia. Bijak pandangan dia, pandangan orang lain tak boleh terima lah kau. Pandangan aku pandangan yang terbaik. Tu dalam bagi pandangan. Niat apa ni? Niat nak suruh maju surga, kau nak suruh nampak kita contoh. Satgi ada yang terasa pula. Contoh tuan-tuan saya tak tahu isu mana-mana pun. Saya sebut contoh kalau kena molek juga. Pakat-pakat beki diri gitu ya ngaji tasawuf ni. Baik, tu yang kedua, benar pada niat. Baik. Nak buang yang bercampur tu payah. Bukan senang nak buang nak buang dalam hati kita ni campuran-campuran yang marinya daripada nafsu, mari daripada syaitan. Baik. Yang ketiga, benar pada cita-cita. Benar pada cita-cita. Cita-cita ni apa? Cita-cita ni hendak buat kebajikan. Nanti dipanggil cita-cita. Tak buat lagi. Keinginan nak buat kebajikan. Nanti dipanggil cita-cita. Lepas tu benda tu banyak jenis pula. Duk main dalam hati kita. Ada yang dipanggil hajis. Ada yang dipanggil khatir. Ada yang dipanggil hadithun nafsi. Ada yang dipanggil hammun. Ada yang dipanggil azmun. Tu 5 benda nak kena beza lah kau tu. Ni hadis kau. Yang ni khatir kau. Yang ni apa lagi hamun kau. Ataupun yang ni azmun. Tu 2, 3, 4 perkara duk melitah dalam hati kita tu. Semua tu belum buat lagi tu.
belum buat kebajikan lagi. Sebab tu dia kata benar pada cita-cita. Dia bagi contoh. Seperti mencita-cita oleh seorang atas bersedekah jika ada baginya harta. Gitu. Aku ni kalau ada harta lah, aku nak buat kebajikan, nak derma pada seorang ni supaya apa? Mic dia sedap sikit. Sedap sikit mic hari ni. Lain sikit bunyi. Biasa bunyi tak bunyi. Mana? Kalau ada harta, aku nak sedekah pada si fulan bin si fulan. Kalau ada duit lebih, aku nak derma pada Turki. Mangsa kepada apa? Gempa bumi. Tu cita-cita tu. Tak buat lagi ni. Dan cita-citanya itu terkadang dhaif, lagi taraddud. Taraddud tu bahasa Arab sebutin. Taraddud ni pimai-pimai lagi. Tu taraddud, pimai-pimai, tak tahu nak buat ke tak nak buat, nak buat ke tak nak buat. Tu dipanggil taraddud. Taraddud ni orang waswah, kita panggil waswah. Nak buat tak nak buat, nak buat tak nak buat. Tu dipanggil taraddud. Dan terkadang putus lagi kuat. Kadang-kadang cita-cita nak buat kebajikan tu putus lagi kuat. Putus lagi kuat ni dipanggil azam. Dipanggil azam. Maka cita-cita yang kuat, yang putus itu dinamakan dia akan cita-cita yang kuat, yang putus tu yang benar, yang kuat. Yang tu yang nak. Yang tu yang nak. Kita duk bercita-cita nak buat, nak apa? Nak bangun qiyamul lail. Nak bangun qiyamul lail. Nak bangun sembahyang malam lah. Nak bangun tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kadang-kadang ada cita-cita nak buat kebajikan ni. Cuma duduk di tahap mana? Tahap dhaif ke, tahap taraddud ke, ataupun tahap azam. Kalau tahap azam dia jadi. Tahap azam, tidur pukul 11, pukul 5 bunyi loceng kat bangun lalu. Sebab azam. Dia putus dalam hati kita, memang nak buat sungguh-sungguh. Tapi kalau duduk di pukul 5 sedar, biar dulu. Tu dia panggil bukan azam lagi tu. Tu kita panggil nipu lagi dalam niat nak buat kebaikan. Nipu lagi, nipu dengan diri sendiri tu dipanggil. Kita tipu diri kita sendiri. Kita duduk di sebelum tidur, aku ni nak bangun sembahyang malam ni, lama dah tak bangun, ataupun tua diri dah tak pernah lagi lekat bangun malam contohnya. Maka duk mari dalam diri kita pukul 5, pukul 5.30 sedar tak bangun lagi. 5.45 tak nak bangun. Pukul 6 lambat lagi, 6.20 dia kata subuh. Pukul 6 5 minit sempat lagi dia kata. Pukul 6 suku baru bangun. Tu dipanggil menipu pada niat. Apa-apa pada azam. Tidak azam lah. Cuma nak sebutnya itu contoh pada azam lah. Tapi kalau dia kuat, maknanya kita akan bangkit, kita akan buat. Nak khatam Quran lah sekali sebulan. Tu cita-cita tu. Cita-cita kebaikan tu. Nak khatam Quran dalam sebulan sekali. Taraddud dhaif kuat. Kalau kuat sah habis. Kalau dia jadi azam, mesti akan khatam lah setiap bulan. Tapi kalau dia tak jadi azam, tak habis walau satu juzuk. Walau satu juzuk tak habis Quran ni. Sebab tu azam ni dia boleh jadi pahala kalau kita berazam sungguh-sungguh nak buat, tapi ada halangan. Azam sungguh-sungguh dah nak buat, tapi berhalangan, maka azam tu dah jadi pahala dah pada kita. Sebab tu ada azam ni sunat, ada azam wajib. Contoh azam wajib apa? Azam wajib kena ada bagi orang yang tidur lepas masuk waktu. Tidur bunyi orang azam dah, azan apa? Azan Zuhur. Tapi kita berasa ngantuk nak tidur dulu. Nak tidur dulu tu kena ada azam. Bab wajib tu. Wajib kena ada azam nak bangun sebelum asar, nak sembahyang Zuhur. Sedar-sedar lepas asar tak apa. Sedar-sedar lepas asar sebab ada azam. Takut-takut duduk dalam hati kita. Kalau aku sedar aku sembahyang, kalau aku tak sedar aku tak sembahyang. Tu bukan azam. Dosa awal-awal lagi. Dosa tidur tu awal lagi dosa dah. Kita pergi tidur tu dosa lalu dah. Sebab apa? Sebab kita dhaif dah situ.
Kita taradud dah situ. Aku kalau sedar aku semayang, tak sedar aku tak semayang. Tu taradud dah. Tak jadi azam tu. Dosa awal lagi. Tidur je dosa dah. Maka kalau kita azam, kita putus, aku bangun. Kalau tak sedar tak apa. Sebab apa? Ada niat dah nak bangun. Niat putus nak bangun. Tapi dah tak terjaga. Nak macam mana? Rufi'al qalam. Rufi'al qalam an thalath, diangkat, maknanya tak ditulis sebagai dosa. Bila kita ni duduk dalam 3 situasi. Salah satunya tidur, tak terjaga. Tu dimaafkan oleh agama. Baik. Mana tadi? Yang keempat. Yang keempat, benar pada menyempurnakan cita-cita. Tadi baru bercita-cita, ni menyempurnakan pada cita-cita yang kuat tadi. Azam yang kuat tu. Dengan taswir, dengan bahawa tiada menyalahi ia seorang yang berazam tu akan cita-citanya, yakni azam yang kuat tu, yang benar tu tak nampak ejaan dia. Kalau kita saya lah. Akan cita-citanya yang benar lagi kuat itu, seperti firman Allah Ta'ala, rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Artinya beberapa laki-laki yang benar oleh mereka itu akan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atasnya, atas barang itu. Dijanjikan. Bila berbai'ah dengan Nabi, bai'ah tu maknanya nak bantu agama Allah. Nak bantu agama Allah dengan apa sekalipun. Dengan harta, dengan nyawa, tu dengan diri, nak bantu agama Allah Ta'ala. Bila mari seruan Allah Ta'ala tegak, dia pergi lalu. Tak ada kata bagi alasan. Ada juga kan sahabat jenis gitu, duk bagi alasan tanaman-tanaman kami ni tunggu masa je ya Rasulullah untuk dipetik. Kalau kami keluar berperang juga, siapa nak tolong petik hasil-hasil mahsul kami ni. Tu dalam Quran sebut syaghalatna amwaluna wa ahluna. Mereka ni disibukkan oleh apa? Ahluna, amwaluna wa ahluna. Harta benda mereka, anak pinak mereka. Sehingga mereka tak keluar berjihad saat Nabi ajak berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Tu mula diazam dulu lagi, tak betul ya. Mula dulu lagi, aku tak berapa minat mana keluar berjihad ni. Sebab apa? Bukan seronok keluar berjihad ni. Entah mati, tahu kita. Satunya bukan seronok sebab apa? Sebab pergi dengan kuda di padang pasir, panah pula, suasana tak seronok belaka. Tuan-tuan, kalau ada pengalaman jadi askar, bukan seronok pun kerja askar ni. Main dengan panahnya, dengan itu, dengan ini. Orang kata baik akulah kerja dalam ikon tak gitu. Kerja dalam ikon lah, seronok duduk di atas kursi, mengadap je komputer, laptop, mikir guna otak je. Yang ni guna kekuatan, bukan seronok pun. Janji dengan Nabi tu boleh jadi dhaif dah. Kalau aku ada alasan, aku bagi alasan, aku pergi. Kalau tak ada, aku cari yang helah macam mana. Tu yang helah tu buat helah. Kebun-kebun kami perlu kepada orang jaga, anak-anak semua tak ada orang nak hantar pergi sekolah, contoh gitu lah. Bagi alasan. Tu lemah pada awal lagi. Tapi kalau yang betul benar, ni rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Yang hidup janji dengan Nabi itu pada hakikat ni janji dengan Allah Ta'ala. Akan korbankan diri dia, akan korbankan harta benda dia, anak bini dia dan sebagainya, sanggup dia korbankan letak di jalan Allah Ta'ala. Itu betul orang tu berjanji dengan Allah Ta'ala. Macam saya pernah sebut contoh Syekh Nasif Fuad Kamaluddin Al-Maliki lah. Dia pernah sebut, kita boleh janji, boleh juga sebut perkataan tu, tapi jujur tak jujur lah. Syekh kalau majlis kelahiran anak dia, anak baru lahir contohnya, bini dia baru beranak, maka dia sebut dalam majlis, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian dia bagi tahu anak ni dia wakaf pada jalan Allah. Disebut itu, dia wakaf pada jalan Allah, maknanya dia tak akan ambil manfaat apa-apa pun daripada anak tu. Sebagaimana Imran mewakafkan Maryam pada jalan Allah Ta'ala.
Dia wakafkan anak tu, dia tak tunggu untuk ambil manfaat. Manfaat apa? Kita sebagai orang tua nak tumpang lah. Niat nak tumpang anak nanti tua. Niat nak tumpang kalau dia kerja boleh duit sikit sebanyak daripada dia dibagi pada kita waktu kita dah tua. Ada orang yang wakaf pada jalan Allah, dia tak ada niat itu. Dia serah pada Allah Ta'ala ya. Mu peliharalah dia. Ni salah seorang daripada hamba-Mu, mu letaklah dia pada jalan Engkau untuk khidmat pada agama Engkau. Tu kita boleh juga buat ayat gitu, cuma jujur ada. Takut kita nipu. Nampak nak suruh nampak comel, kita pun aku wakafkan juga anak aku pada jalan Allah Ta'ala. Tapi dalam hati kita, anak ni lah aku nak tumpang nanti di waktu tua. Dia tak payah niat benda tu. Kalau anak tu comel je dalam didikan dia, pasti tak payah niat nak dapat apa-apa daripada anak. Tak payah niat nak dapat manfaat apa-apa. Anak ni diajar dengan agama betul, so kita akan dapat manfaat. Betul, orang yang jujur serah pada Allah Ta'ala budak ni. Biar jadi orang baik, biar jadi orang soleh, khidmat pada agama Allah Ta'ala. Pasti ya, termasuk dalam khidmat pada Allah Ta'ala, mu'ayyuh lah yang utama dulu mula-mula. Lepas daripada Allah Ta'ala akan mu'ayyuh. Tu kata jujur dalam niat, jujur dalam melaksanakan cita-cita. Kita jauh sama sekali lah dengan perangai pokok ni. Baik, yang kelima, benar pada segala pekerjaan. Tengok luar zahir batin serupa ni. Benar pada segala pekerjaan dengan bahawa adalah ia seorang tu dengan kelakuan yang tiada menunjuk ia seorang atas sesuatu daripada yang di dalam hatinya, melainkan hatinya bersifat dengan dia. Bermula maknanya, makna huraian dia ni, bersamaan di dalam dan di luar. Babo bagi contoh, supaya kereta. Supaya kereta. Jangan body baru, enjin lama. Tu tipu. Enjin kena banjir contoh. Enjin kena banjir, luar kita buat dah sebab apa? Nak suruh orang beli. Luar kita pergi cak di kedai habis 2-3 ribu, kita cak orang tengok, ui baru comel molek ni, tapi enjin rupanya selang air banjir. Kita tak bagi tahu pada orang, tu tak serupa tu zahir dengan batin. Tu nipu dia panggil. Zahir kita, pekerjaan kita buat ibadat, buat taat, dalam hati biar serupa. Dalam hati serupa sebut tadi, semayang lillahi ta'ala, dalam hati lillah. Jangan doa-doa lah orang lain. Kenapa doa-doa orang lain? Kita ni tak mengaji untuk apa? Untuk orang lain dah. Tak ada selain daripada Allah. Tu tinggi. Tak ada selain daripada Allah. Maknanya hatta pahala, hatta syurga tak ada. Lepas tu hijau kita junjung. Tu dalam apa, dalam qasidah sebut kan? Qasidah apa sebut? Macam mana qasidah tu? Tak ingat qasidah. Tuan-tuan ni Wahabi ke tak ingat qasidah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingatlah qasidah tu. Hujung dia syahidun li biftiqari tu. Macam mana? Tuan-tuan ingat lagu dangdut payah gitu. Hujung dia syahidun li biftiqari. Tu dia kata, aku duduk berdoa pada Allah, minta pada Allah Ta'ala ni, bukannya apa dia kata, cuma nak menzahirkan syahidun li biftiqari. Bukannya aku berdoa pada Allah Ta'ala ni, aku nak paksa Allah Ta'ala bagi, tidak. Kita duk minta Allahumma kan, itu ini dan sebagainya lah, kita duk minta pada Allah Ta'ala. Bukan kita nak paksa Allah Ta'ala, tidak. Tapi itu adalah syahidun li biftiqari. Itulah saksi bahawa aku ni fakir. Kan Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kan Quran sebut gitu. Quran bagi tahu pada kita, hei manusia, mu ni fakir. Bila sebut fakir, fakir kerja dia minta lah dengan Allah Ta'ala. Tapi bukan memaksa Allah Ta'ala. Pulanglah pada Allah Ta'ala. Dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, tak ada apa-apa.
Tak ada salah apa pun kalau dia tak bagi. Jadi, apa yang kita duk buat, kita berdoa pada Allah Ta'ala, macam mana cara kita berdoa sekalipun pada Allah Ta'ala, semua tu menzahirkan kefakiran diri kita. Aku ni tak ada apa-apa, ya Allah. Jadi aku kena minta dengan engkau, nak minta dengan siapa lagi? Sebab engkau je Al-Ghani. Tak ada Al-Ghani lain lagi. Al-Ghani lain tak mutlak. Al-Ghani lain muqayyad. Muqayyad, tuan-tuan mengaji dalam sifat sifat kaya Allah Taala. Kaya Allah Taala yang mutlaknya. Adapun kaya makhluk, kaya muqayyad. Kaya dikait dengan sesuatu yang diberi oleh Allah Taala. Maka yang kaya hakikinya ialah Allah Taala. Sebab tu kita duk minta dengan Allah Taala. Lepas tu bila minta, terpulang pada orang kaya lah dia nak bagi tak nak bagi. Kalau kita paksa orang kaya, Datuk kena bagi pada saya. Gitu Datuk tu halau kita kali lagi gigi. Dia tengok muka ni mari, muka ni jenis paksa orang ni, kalau tak bagi tak boleh. Jawab dia tak bagi dah kali kedua. Supaya kita nganak kalau paksa, mesti akan keluar marah di kita. Ayuh nak basikal, mu ni tak reti. Ya, marah. Lepas tu kita berdoa banyak kali, duk ulang yang sama pun, bukan paksa Allah Ta'ala. Kita duk menzahirkan diri kita yang tak ada apa. Tu yang kadang-kadang kita tengok masyayikh nak angkat tangan pun dia berasa tak tergamak dengan Allah Ta'ala. Nak minta banyak-banyak pun dia tak tergamak. Tuan-tuan jangan tengok orang yang berdoa tak angkat tangan. Pada syariat, ya Nabi ajar. Nabi kata salullaha bibutuni akuffikum. Nabi kata mintalah dengan Allah Ta'ala dengan perut-perut jari tangan kamu. Betul lah Nabi ajar pada syariat. Angkat tangan tadah ke arah langit sebab kiblat doa adalah langit. Kita minta dengan Allah Ta'ala angkat. Nabi pun ajar pada syariat. Nabi angkat sampai nampak putih ketiak Nabi. Itu pada syariat ya. Tapi pada akhlak orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni kadang-kadang dia berasa tak tergamuk nak angkat tangan minta dengan Allah. Jiwa masing-masing. Jiwa lain-lain. Jangan pula tuan-tuan tengok Allah malahnya dia ni. Tak boleh jadi jiwa dia lagi cantik daripada kita. Jiwa dia lagi cantik daripada kita. Sampai berasa, tak tergamuknya aku nak angkat tangan minta. Supaya kita lah mari rasa tak tergamuk nak minta kan. Simpan pendam situ. Susah dah hidup kita ni. Tak ada duit hujung bulan ni contohnya. Tapi nak pergi minta dengan orang tak tergamuk. Tak apa. Makan nasi sekali sehari, tak makan nasi, minum air saja pun boleh jadi kita buat. Sebab apa? Tak tergamuk nak pergi minta. Begitu orang tinggi. Bila jiwa dia dekat dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang dia rasa tak tergamuk dengan Allah Ta'ala. Nak angkat tangan minta. Maknanya dia bersedia untuk terima saja apa yang Allah Ta'ala bagi. Itu dipanggil taslim. Supaya kisah Nabi Allah Ibrahim AS bila dicampur dengan manjanik masuk dalam api. Kan Jibril mari tanya, mu perlu pertolongan apa-apa tak? Jawab apa? Nabi Ibrahim jawab apa? Amma ilaika fala. Adapun pada engkau aku tak berhajat apa-apa. Sebab apa? Engkau dengan aku sama. Mu makhluk, aku makhluk juga. Makhluk boleh buat apa? Makhluk boleh buat apa? Makhluk boleh ke mengeluarkan diri dia daripada api kalau Allah Ta'ala tak izin? Tak boleh. Makhluk boleh ke menjadikan api itu sejuk? Tak boleh. Allah Ta'ala yang boleh menjadikan api, sifat api yang membakar tu ubah jadi sejuk, jadi selamat. Allah Ta'ala bakar. Amma ilaika fala. Habis tu kalau gitu kata Jibril minta dengan Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim AS? Ilmuhu bihali hasbi min suali. Ilmu yang ada di Allah Ta'ala tentang keadaan aku sekarang ni perlu apa? Cukup dah sebenarnya. Aku tak perlu cakap apa dah. Sebab apa? Ilmu Allah Ta'ala bukan didahului oleh jahil. Ilmu kita didahului oleh jahil. Kita mengaji baru tahu. Ilmu Allah Ta'ala tak didahului oleh jahil. So Allah Ta'ala tak tahu keadaan kita sekarang ni perlu apa. So kita berasa Allah Ta'ala tak tahu yang kita ni perlu itu, perlu ini dan sebagainya. Anak-anak nak perisa ni, kita nak anak-anak kita berjaya cemerlang. Allah Ta'ala tak tahu ke? Tahu. Habis tu kita minta tu kenapa? Minta tu sebab nak zahir kita tak ada apa. Tak boleh buat apa ya Allah. Nak suruh anak baca sepatah pun kita tak mampu kalau Allah Ta'ala tak izin. Tak ada apa di kita. Tu yang kita zahirkan diri kita fakir pada Allah Ta'ala. Bukan paksa Allah, kamu bagilah anak aku cemerlang. Itu bukan hamba. Itu kita jadi Tuhan. Kita jadi Tuhan tu kalau gitu. Tak nak kita jadi Tuhan, kita tetap hamba. Kita ni tak ada apa pun tuan-tuan. Kita tetap hamba pada Allah Ta'ala.
Allah Taala adalah Allah. Dia yang apa? Yang bebas nak buat apa. Ikut dia lah. Dia adalah Tuhan. Kita turut saja. Tu orang ahlillah jiwa nampak tak ada apa-apa dengan Allah Taala. Duduk tenang linang. Tu Ibrahim alaihissalam berada di maqam taslim kita. Cuma kita jangan buat-buat lah. Di maqam taslim ni bila kita sapa tahulah kita duduk di maqam taslim. Adapun kita boleh jadi duduk di maqam ikhtiar. Kena ikhtiar. Jangan buat-buat kita duduk di maqam ikhtiar, nak duduk di maqam taslim. Allah Taala letak kita di dunia ikhtiar. Tiba-tiba kita nak jadikan kita taslim. Tu nafsu dia panggil. Tu dalam hikam Ibnu Athaillah ada sebut tu. Allah Taala letakmu di maqam ikhtiar. Usaha. Keluarlah bekerja, cari nafkah, cari duit, cari keperluan hidup dan sebagainya. Nanti sampai satu masa boleh jadi Allah Taala tukar, letak kita di maqam taslim. Duduk di maqam taslim lah. Tak keluar bekerja, duduk dalam keadaan beribadat pada Allah Taala. Tapi rezeki duk siapa? Anna laki hadha, mari mana ni? Tanya kepada Maryam. Anna laki hadha, mari mana ni? Buah-buah musim panas ada musim sejuk. Musim sejuk ada musim panas. Mari mana? Qalat huwa min indillah. Mari daripada Tuhan. Sebab dia Ar-Razzaq. Tu mukhalafah adab benda boleh berlaku. Sebab apa? Allah Taala nak berlaku gitu. Tapi kita yang Allah Taala letak di maqam ikhtiar, keluar bekerja. Jangan pula aku tak nak bekerja nak duduk masjid nak berzikir. Tak, itu bukan maqam kita. Itu habuan nafsu, dia panggil pemalas, dipanggil. Sampai satu masa Allah Taala letak kita di maqam taslim, maqam serah diri pada Allah Taala je. Tak keluar pun tak apa, bukan pemalas tu. Tu beza antara orang dengan orang lah. Jangan tengok orang, tengok kita. Tu mengaji. Mana tadi? Last. Yang keenamnya, baca sikit lagi. Habis dah waktu ni. Waktu kecemasan 4 minit. Benar pada segala amal yang batin. Mana tadi? Maka jika tiada bersamaan saya tiada ada ia benar. Kalau tak serupa zahir batin. Tak serupa luar dengan dalam. Bahkan terkadang adalah ia riak. Seperti apa? Menzahirkan ia seorang akan khusyuk anggotanya. Dan di dalam hatinya supaya dipuji akan dia. Tu waliknya kita gitu. Duduk dalam keadaan semayang tu. Biasa ada orang masuk. Tadi ketika kita mari semayang tahiyatul masjid, tak ada orang lagi. Tiba-tiba bunyi orang buka pintu. Mula tunduk pada khusyuk lah kita. Kita nak cari pujian daripada orang. Supaya kita duduk dalam bilik seorang-seorang malam. Saya selalu sebut contoh. Tiba-tiba bunyi bini tolong. Hati gembira lalu. Sebab apa? Ada dah seorang tahu. Dalam hati bini kita dah harap bagus juga suami aku ni. Tu dah harap gitu. Bini sebut. Tu tak ikhlas tu. Sebab apa? Sebab ada dah kita nak pujian daripada manusia. Yang ke-16 kali. Benar pada segala amal yang batin. Seperti khauf dan sabar dan tawakkul. Iaitu bahawa mengetahui ia seorang akan makna khauf. Dan raja, yakni harap, dan sabar, dan syukur, dan tawakal, dan lainnya. Serta merasai yakni zauq seorang akan sekaliannya di dalam hatinya. Sekalian sifat-sifat tadi dalam hatinya. Artinya, tahu telah jadi segala kelakuan itu tabiat baginya. Baginya wallahu a'lam. Tu yang ke-6 sekali. Sedap juga yang ke-6 ni. Sifat, biar jadi betul-betul sifat. Bukan duduk mulut sebagaimana saya sebut contoh. Mulut sebut raditu billahi rabbah. Takut mulut sebut raditu billahi rabbah, batin tak reda apa dengan Allah Taala. Gelisah dalam hati. Apalah Allah Taala ni 10 tahun aku kerja tak ada simpanan sikit pun. Duk mari ujian ni, duk mari orang ni benda apa, anak nak guna, bini nak guna, itu mari masalah rumah, masalah kereta, masalah motor. 10 tahun aku kerja, orang lain kerja setahun boleh simpan dah. Takut duk mari gitulah hati. Mulut duk sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina, redha puas hati dengan Allah Taala. Rupa-rupanya tak puas hati. Tu batin tak support. Tu kena tinggi. Batu khauf, kalau mulut sebut aku takut pada Allah Taala. Tengok mata duk melilau tengok maksiat dak tu tipu tu.
Itu tak sampai tahap benar. Mulut kata aku berharap pada Allah Ta'ala, tengok-tengok tak berharap pada Allah Ta'ala pun, duk harap pada manusia. Mulut sebut sabar, tapi tak sabar. Mulut kata syukur, kata tawakal, tapi tak tawakal, tak syukur pada Allah Ta'ala. Itu tak benar dipanggil pada amal batin. Habis dulu situ. Akan datang bab yang ke-7 sekali lagi sebelum Ramadan. Bab yang ke-7 pada menyatakan tawakal. Kita panggil tawakal, patutnya arab tawakkul. Akan datang wallahu a'lam wa ilmuhul atam.